meminang. Okey, meminang ialah lamaran daripada pihak laki-laki lah. Lamaran daripada pihak laki-laki kepada pihak perempuan lah untuk jadikan isteri. Dia ada cara terus terang, cara... Siapa yang baru masuk tu? Firas, Amsyah, kau pergi mana tadi Firas? 1 jam pada pagi tu masuk kelas ni. Firas, Amsyah, kau bangun tidur kan? Firas, Amsyah. Firas, Amsyah ada ke tak ni? Firas, Amsyah. Oh, Firas, Amsyah. Ke masuk diam juga ni. Ya Allah. Okay, tengoklah balik tajuk atas je tadi. Okay, syarat bakat dah ya. Dah kita tengok tajuk kita. Seterusnya, okay, meminang tu. Tengok meminang ya, meminang. Lepas tu dia tak habis lagi isi kita tu. Kalau kamu tengok sini, kalau kamu tengok meminang tu ialah kalau kamu buat sini ya, maksud maksud dia contoh kat sini kamu kena buat kat sini. Muat dah ni. Kita ambil atas tu lah. Okay. So lamaran lamaran daripada, kena ada ni, daripada seorang lelaki, okey, kepada dia kata apa tak di lamaran tu, tengok ni, kepada seorang perempuan, kena ada lah, lamaran kepada lelaki kepada seorang wanita, tu kena ada tu untuk dijadikan, untuk isi dia tu, untuk dijadikan calon isteri. Itu maksud dia. So dia tak habis ayat tu. Ni meminang. Tu pinang kan. Berterus terang ni apa berterus terang? Ni soreh ni kena macam ni, kat sini. Okey, lafaz secara berterus terang lah. Okey. Soreh. Dia soreh bukan berterus terang. Cuba tengok buku teks kata apa. Lafaz berterus terang buku teks tu yang ambil ni. Berterus terang atau soreh. Seperti contoh, aku dengan kamu, kata tu, yang kedua apa dia? Tidak berterus terang lah. Tidak berterus terang ataupun kiasan. Hukum, sunat, anggota, habis. Mahar. Mahar ni siapa ni? Pemberian yang bernilai sepertilah sebab dia nyatakan maksud oleh siapa? Kalau kita maksud pemberian ni. Pemberian yang bernilai seperti duit oleh suami kepada, bajuk lengkap ayat dia. Tengok mahar kita tengok mahar. Tu mahar ni. Mahar wajib dengan sebab akad nikah. Sama lagi tu. Pemberian nilai seperti duit pada suami. Dengan sebab akad apa dengan sebab pernikahan lah. Sebab pernikahan boleh juga. Kadar ni kadar mahar tidak diwajibkan, jelas bentuk mahar bernilai dah ada kat sini.
Okey, mahar ni ada dua. Cuma kat ni dalam buku teks tak sebut ni. Mahar musamma dengan mahar misil. So kat ni kena ada tambah sini lah. Tambah sini jenis Kalau tambah lah kalau nak tambah jenis mahar. Satu mahar musamma. Musamma ni maksudnya mahar yang dipersetujui bersamalah. Itu mahar musamma. Catat sikit ni dalam buku tu tak ada ni. Yang kedua mahar misil. Mahar misil, mahar apa? Mahar mengikut apa dia? Saudara isteri, saudara isteri. perempuan Okey, bagus saudara pihak isteri. Ni okey, selesai. Okay, ada Firas Amsyah ada? Saya. Kenapa kau lama masuk Firas? Terlelap. Ha? Terlelap. Apa dia? Terlelap. Tak dengar lah Firas. Oi. Apa dia Firas? Terlelap. Ha? Apa dia Firas Amsyah? Dua dia tu apa? Terlelap dari tadi lamanya tidur. Takkan pukul 10 baru bangun. Okey, wali matul urus. Ni di situ kenduri yang diadakan sempena kena di sini. Kenduri yang diadakan sempena perkahwinan. So tengok buku teks tengok buku teks sikitlah sebab dia macam ni. Ni ada senang tajuk ni, mudah-mudah je ni. Okey, sempena perkahwinan diadakan sempena perkahwinan oleh perkahwinan. Kemudian dia ada adab kat situ. Okey, tujuan persyariatan dah ada. Cuba tengok sini ni. Awak tengok sini. Mensyukuri nikmat Allah. Itu nyatakan. Kalau jelaskan, mensyukuri nikmat Allah atas perkahwinan yang didirikan. Kalau terangkan, mensyukuri nikmat Allah atas perkahwinan yang didirikan agar perkahwinan itu kekal bahagia untuk selama-lamanya. Itu beza. Azim. Azim Bazir, ada tak Azim? Ada. Jadi kamu kena bezakan. Soalan tu bezakan dulu. Jelaskan, terangkan, nyatakan, senaraikan. Okey, tujuan pensyariatan merapatkan hubungan silaturahim. Itu nyatakan tu. Sebab tu saya pun baru faham lah apa tu saya dengar ceramah buku teks tu, barulah saya faham. Rupanya dalam buku teks tu dia mesti ada dalam tu jawapan dia nyatakan, ada jawapan jelaskan, ada jawapan terangkan. Sebab tu tak campur-campur lah. Jadi kalau kita kata tujuan wali matul urus merapatkan hubungan silaturahim, itu nyatakan. Merapatkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat Islam, itu jelaskan. Merapatkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat Islam agar masyarakat hidup aman dan harmoni, itu terangkan. Saya rasa dah jelas dah saya sebut ni. Saya rasa dah jelas betul. Kalau kamu tak faham lagi tak tahulah. Kalau yang ni mana ni awak nampak? Ni jelaskan, ni terangkan ni. Ni jelaskan, ni nyatakan ni. Menghebahkan ni apa di sini ni? Menghebahkan perkahwinan kepada masyarakat untuk menghindarkan sebarang fitnah. Jawapan apa itu? Terangkan, jelaskan, nyatakan. Terangkan. Orang lain bercakap juga. Jangan tak bercakap, siang kat saya seorang ni. Okay? Bagus Nasrul, bagus bercakap lah. Kalau tak bercakap tulis. Okay, hukum di sini saya nak highlight sikit hukum ni. Hukum dua kat situ. Di sini ada hukum. Ni awak ni. Cuba tengok tu. Awak tengok kat situ. Cuba tengok cara jawab dia. Sebab tu awak kalau awak nak tiru buku pun, agak-agaklah awak kena faham tu. Ni awak tengok terang jelaskan kan. Kalau kita kata sini, kalau kamu kata sini mensyukuri nikmat Allah. Kalau kamu tu situ je. Kamu tulis situ contoh kan. Contoh kamu tulis mensyukuri nikmat Allah. Salah jawapan kamu salah lah. Sebab dia jelaskan. Kan? Jelaskan. Kalau buku teks dia kata apa mensyukuri nikmat Allah ada tak ada. Nampak jelaskan. Mensyukuri nikmat Allah atas perkahwinan yang telah
diadakan. Baru dapat markah situ. Kena faham. Sebab tu kamu tiru juga. Tiru juga. Tapi tengok kehendak soalan tu, buku teks tu. Sebab sekarang ni kan lepas ni kamu nak buka buku teks kan. Kamu nak buku teks kan faham sikit lah. Okay, so di sini hukum ni. Dia ada dua kat sini untuk makluman kamu. Yang pertama hukum memenuhi undangan. Yang kedua hukum sini ada situ. Saya tambah kat sini hukum ni. Hukum mengadakan. Hukum mengadakan walimatul urus ni. Siapa tahu? Yes. Fardu ain. Salah. Fardu ain kalau tak buat kedua Sunat Azad, sunat. Sunat salah. Sebab tu kena faham betul-betul. Dia kena jawab dia sunat muakkad. So berhati-hati. Ada 3, ada 4 tak saya faham. Ada 4 tajuk. Kalau tak saya ada 4 tajuk. Tengok PowerPoint saya lah. Tengok PowerPoint saya. Kalau tak saya ada 4 tajuk. Saya tengok balik sebab saya pun tak ingat jangan. Kalau tak saya ada 4 tajuk, ada 4 benda yang jawapan dia sunat muakkad. Jawapan dah muakkad. Yang pertama walimatul urus. Allah, tak ada lain pula dah. Tak ada lain pula dah. Nanti saya tengok tunjuk balik. Saya kalau tak saya lah. Okey, yang pertama walimatul urus. Ni atas awal lagi saya dah buat dah tapi tak sebab tak present pada kamu lagi kan. Mana? Ni fiqah dalam bab fiqah. Bab fiqah. Fiqah, okey ni. Bahan ni. Ni. Ingat Ifat ni. Ni. Ya, Ni banyak. Sunat ni banyaklah sunat. Sunat berkahwin ada banyak kan hukum lain ni, tapi kalau sunat muakkad ni ada ni je. Ada 5, ada 6, ada 5 sahaja sunat muakkad. Jawapan kalau kamu sunat salah. Ni, korban, akikah, solat sunat duha, solat gerhana, walimatul urus. 5 sahaja. 5 ni ialah dari segi sunat muakkad. Manakala satu lagi tu fardu ain tu menghadiri walimah. Tajuk sama. Kalau kita tengok tajuk sama asli. Ni di sini. Sebab tu saya nak highlight dia tu. Nyatakan hukum memenuhi undangan walimatul urus. So situ jawapan dia wajib tapi kalau buku teks dia kata wajib. Dalam buku teks dia kata apa? Fardu ain. Wajib fardu ain. Buku teks kata wajib fardu ain. Cuba tengok buku teks kata hukum tu fardu ain, bukan wajib tu. Wajib fardu ain ni maksudnya wajib pada personal lah. Personal. Okey. Jadi kamu kena faham. Okey, so nombor 3 jelaskan adab walimatul urus. Okey, so tengok jelaskan, tengok adab dia, tengok jelaskan tu tidak mengkhususkan kepada orang kaya sahaja. Tuan rumah tidak mengkhususkan jemputan kepada orang-orang kaya sahaja. Okey, memenuhi jemputan pada hari yang pertama sahaja. Tu isi. Sekiranya tu huraian kepada jelaskan. Ni jawapan ni. Ni jawapan ni. Cuba tengok sini. Ni. Ni. Kalau kamu tulis situ pada hari pertama sahaja, salahlah jawapan kamu. Tadi pada hari pertama sahaja jika kenduri itu mempunyai beberapa hari lah. Saya rasa okey lah ini kebat. Kebat saya tak nak bincang lah sebab kebat kita bincang banyak lah kelas-kelas kan. Jadi tengok ni. Jadi tengoklah adab ni. Jadi kamu cuma kalau kamu nak jawab nanti, kamu kena kalau tengok soalan, kalau konten jelaskan, biar ada penjelasan. Contohnya, untuk melahirkan kasih sayang antara umat Islam, antara satu sama lain. Orang yang mengundang bukan orang yang zalim, seperti orang yang suka membuat dosa contohnya. Tidak terdapat perkara mungkar. Lagi senang ni. Kalau kamu tengok sini, kalau kamu tengok yang bawah ni kalau kamu tengok yang bawah ni, kalau kata yang tidak mungkar, kalau kamu nak huraikan. Okey, kamu kat situ. Kalau kamu kata tidak terdapat perkara mungkar dalam
dalam majlis tersebut. Okey, buka dah tu. Tu dah huraian dah tu, dia jelaskan tu. Seperti lagi cantik. Seperti Percampuran lelaki dan perempuan tak? yes, of course. Percampuran lelaki dan perempuan. Contoh. Contoh jawapan. Itu seperti itu. Itu jelaskan. Kalau terangkan kena tambah supaya lah. Itu saja beza kat situ. Itu beza. Ustaz, Ya. kalau Ustaz ni boleh Ustaz menjauhi unsur khurafat? Boleh. Boleh masuk. Okay. Tidak terdapat unsur-unsur khurafat dalam majlis tersebut seperti, tapi kena bagi contoh sebab jelaskan. Tepung tawar Ustaz. Seperti menepung tawar. Tu contoh jawapan adab tu. Adab wal matu urus. Okey. So kita go through lah. Okey. So kita ada 30 orang yang masuk ni. Siapa tak masuk 10 orang ni? Sampai hati tak masuk, tengah-tengah hari tak masuk ni. Panggil balik. Ya Allah, inilah kamu kan. Kamu patutnya ada adab lah nak pergi SPM. Saya kata Farah jugalah saya sebenarnya. Farah jugalah kalau macam ni kelas saya ni, saya kata sebab tu apabila kita buat kelas nifat, apabila kita buat kelas form 5 ni, saya sentiasa kata kat Ustazah kalau boleh kita buat kelas masing-masing je. Ni kelas saya sendiri ni yang dah belajar dengan saya 2 tahun ni. Hampir 2 tahun pun tak masuk. Bayangkan kalau saya buka untuk semua pelajar. Sebab tu saya kata kalau PAI ni kita nak senang, kita khusus untuk kelas kita dulu senang. Lepas ni baru nak kita kumpul balik. Ni kalau tengok data sini ada 31 orang je yang masuk. Lagi sikit lah daripada tadi nak tanya. Sebab tu saya kata kamu boleh je kata masuk. Tapi kalau kamu tak ada, okey. Aina Nurain ada. Ada Aina Nurain. Tak nampak lagi. Alia? Saya. Daniel Afif? Daniel Afif? Daniel Afif? Ada. Daniel Afif, lelaki perempuan ni. Daniel Afif. Tak ada. Okey, Aina Nurain, mas mula Aina Nurain. Saya. Okay. Saya nak cek kali kedua attendant. Saya bukan nak paksa awak masuk sangat tapi ini kewajipan. Ini kewajipan, bukan sunat-sunat ni, ini wajib. Kita try balik, kita tengok kali kedua kita akan alai. Okey, ada. Saya nak tengok. Okey. Alia? Ada. Daniel Afif? Di tanda Ustaz. Bagi tanda. Sampai lagi, dah ada dah? Belum lagi. Siapa yang jawab tu? Azim. Azim tu mana macam Azim kau tahu dia bagi tandas? Dia cakap nak Dari tadi. Faria? Saya. Kita buat kali kedua, sesi 2 Okey, Jasmine? Jasmine? May? Ada Ustaz. Okey. Muhaisra? Ada. Afiq Syafri, terdapat kontak Afiq Syafri ni? Dah lah paling, awak tahu tak PNG paling lemah dia lah. Paling last sekali dalam aspek dalam geruk kamu ni, geruk form 5. PNG paling lemah. Tak tahulah, dia ni lah antara calon-calon yang bahaya lah SPM ni. Yang menyebabkan result kita jatuh ni lah, orang-orang macam ni lah. Azim? Ada Azim? Firas Amsyah? Saya. Tadi tak hadir, ni hadir, kali kedua hadir Allah, letih lah. Firas Amsyah agama berapa B itu B3 ni? Hazi Osman? Hazi Osman? Tak hadir. Syazwan Shah? Tolong kontak Syazwan Shah ni. Geram saja. Letihlah saya. Nadine? Ya Ustaz. Kalau kamu tengok MRSN lain kan, dia orang ada kelas juga sebenarnya, sama je. Tapi saya duk dengar lah kawan-kawan kita, bukanlah saya nak banding-banding. Kalau dulu tanya banding kawan sengaja kan, dia kata budak dia okey je. Budak KL juga ada yang budak KL, budak kampung. Ada tapi attendant dia okey. Itu yang merisaukan saya juga tu. Ayuni? Ya Ustaz. Okey. Syuhada Batrisha?
Saya. Okey. Tasha, Saya. okey. Afikah, Ada. Wajihah, Ada Ustaz. Ulia, Saya. Umu. Saya. Okey. Tak ada yang perempuan seorang tak jawab. Jasmine Samira ada ke tak ni? Jasmine. Kan mic dia rosak ke apa ke sebab saya tak nampak ni. Jasmine tak ada. Dan ni Afif? Tak boleh tanya dia Afif. Boleh tanya lamanya. Dia tak ada lagi. Ada. Ada dan Afif ada Okey, so kita ada dua. Okey, so kelas ni. Haziq Syahrul Riza. Ada Ahmad Haziq Syahrul Riza, ada. Hello Ustaz, hello. Ada Ahmad Haziq ada? Hello. Ada Ustaz, hello. Kenapa ni? Apa yang berlaku ni? Ahmad Haziq Syahrul Riza ada? Saya ada Ustaz, saya ada Ustaz. Aisyah, Ada Ustaz. Anis Safia, Ada Ustaz. Aik Haikal. Belum. Fatin, Ada. Lailatul Humairah, Ada. Nazahan, Afiq Syahmi, Saya Ustaz. Daniel Faris, ada. Iman Haris, Ada Ustaz. Sulhi, Syahrin. Ifat tolong call Syahrin Ifat, kenapa dia tak masuk Baik Nasrul? Ustaz. Saya call. Nasrul, Saya. Aisyah Izzati, Saya. Najwa, Syakira, Saya Ustaz. Aida Taufikah, ada. Aisyah, Saya Ustaz. Wana Zulaikha, tak masuk lagi Saya Ustaz. Nak Wana Zulaikha, ada Wana Zulaikha? Ada Ustaz. Ada. Tadi kira ada, tadi masuk, tadi ulang ingat. Okay, tak apa, faham. Okay, so bukan sahaja nak check attendance sebenarnya. Sepatutnya gangguan masa belajar. Sebab nak suruh kamu hadir je. Bukan hadir saja. Kamu belajar. Sekurang-kurangnya kamu tak ingat semua pun dapat sikit-sikit. Sebab dalam kaedah kata ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Apa yang kamu tak dapat semua, jangan tinggal semua. Ni contohnya ni. Memang ada. Okey, saya tak nak bincang kebat lah. Okay, terus. Tanggungjawab ni senang. Tanggungjawab. Okey. Cuma senang-senang kat sini Iman Haris. Cuma bahayanya di sini. Tengok jenis soalan bentuk. Kalau senaraikan tak ada masalah. Menyediakan keperluan asas dalam perkahwinan rumah tangga. Okey, itu nyatakan. Kalau jelak, tapi biasa tanggungjawab ni biasa dia jarang datang senaraikan. Biasa datang jelaskan. So kalau dia datang jelaskan kat sini, berhati-hatilah jelaskan. Sebab kamu nak tiru ni, jelaskan tanggungjawab ni, kamu kena jawab kat sini. Nak tak nak kamu kena kata macam ni lah jawapan dia. Okey, contoh dia menyediakan keperluan asas dalam rumah tangga seperti, mesti ada seperti. Okey, Iman Haris. Seperti apa dia? Rumah, tempat tinggal lah seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, dan lain-lain. Itu maksudnya. Nampak tak? Kalau dua, memberi kasih sayang dan baik. Memberi kasih sayang, kena memberi kasih sayang yang sepenuhnya. Memberi kasih sayang sepenuhnya kepada
kepada isteri kan, kepada ni suami kan, kepada isteri dan anak-anak. Abang ni suami. Suami. Memberi kasih sayang yang perlu kepada isteri dan anak-anak. Okey. Yang ketiga, memberi layanan yang baik. Tak apa itu. Memberi layanan yang baik kepada isteri dan anak-anak. Memberikan ilmu kepada isteri dan anak-anak, terutama ilmu fardu ain, terutama. Tu bahaya tu. Nyatakan senanglah, ni kamu boleh baca, tak masalah, terangkan. Dia tengok. Terangkan. Dia kata, didikan akidah. So, cuba tengok. So, sini kamu kena macam ni. So, kamu kena macam ni. Akidah panjang dia bagi. Sebab tu dia bagi banyak tu. Okey, memberi didikan akidah yang mantap kepada anak-anak. Contoh tu. Okey, akidah tu supaya kita ada misalnya supaya anak-anak tidak terjerumus dalam perkara yang boleh contohnya merosakkan akidah. Itu kalau akidah panjang. Awak nampak? Perlu terangkan dia panjang sikit soalan jawapan dia. Panjang sikit. Akidah berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni. Memberi didikan, mengajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada anak-anak supaya anak-anak boleh membezakan antara. Batu kena faham, terangkan. Sebab kenapa panjang, kenapa kena ada suka ni? Supaya, kenapa kena supaya? Sebab dia adalah soalan terangkan. Nampak? Cuba tengok buku teks tengok buku teks dah habis ini, maka maksud membina dah habis. Tanggungjawab tu, anak tanggungjawab isteri tu. Awak nampak ni, tengok dia bagi jawapan. Kalau kamu tiru ni macam tu, dengar betul-betul. Kalau kamu tiru macam ni je ni, menerapkan didikan akidah Islam yang betul pada anak sejak kecil. Adakah ini terangkan? Salahlah jawapan kamu. Dapat satu markah je lah. Sebab kamu kena faham dalam buku teks ni memang Ustaz Habib tu kenapa buku teks ni? Buku teks saya dah sebut tadi. Pengarang buku teks kata dalam jawapan buku teks dia ada buat nyatakan, dia ada buat jelaskan, dia ada buat terangkan. Jadi kita lah pandai-pandai kena tambah. Kalau terangkan tambah, contoh tadi, menerapkan didikan akidah Islam yang betul kepada anak-anak sejak daripada kecil agar anak-anak tidak terpesong dengan ajaran sesat. Selesai. Membentuk ibadah, membentuk akidah keluarga berdasarkan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah agar supaya anak-anak dapat membezakan akidah yang benar dengan akidah yang salah. Sebab tu apabila kamu, yang penting nanti kamu nak salin tu. Sebab tu saya minta sangat-sangatlah, apabila kamu salin, kamu tiru jawapan buku teks, jangan tiru bulat-bulat. Tengok kehendak soalan. Kalau jelaskan tak apa, kalau ini kata dijelaskan, ini tak apa. Sebab ini semua jelaskan. Memupuk asas ketakwaan yang mantap kepada anggota keluarga supaya keluarga yang dibina menjadi keluarga yang mawaddah warahmah. Di sini langsung tak terangkan. Memelihara akidah keluarga daripada sebarang fahaman yang sesat agar keluarga yang dibina dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta tolonglah, dengar betul-betul ni. Ini sebab tu kalau kamu nak tiru sebab saya bimbang soalan berkaitan terangkan ni kamu dalam buku teks. Sebab buku teks dia tak akan buat. Buku teks ni dia banyak pada nyatakan, jelaskan. Tapi kita ada. Sebab tu yang ni yang saya kata kalau kamu nak dapat A+, hak ni lah kamu kena faham betul-betul. Akhlak. Contoh. Tengok lagi akhlak dia kata apa? Senang je. Ini akhlak. Ini ibadat. Mendidik keluarga dengan beri pengetahuan berkaitan dengan ibadah yang betul agar anak-anak dapat beribadah, agar ibadah yang dilaksanakan itu diterima oleh Allah. Memastikan anggota keluarga menunaikan tanggungjawab ibadah supaya tidak dibebani dengan beban dosa. Nampak? Ini jelaskan semua kat sini. Sebab itu sehingga dengan kamu betul, sehinggalah ada setengah pemeriksa mengatakan bahawa sebenarnya seperti ini pun dah cukuplah huraian dia kata. Tak payah terang, tak payah buat kita suka pun tak apa. Tak payah suka. Tapi masalahnya ada setengah pemeriksa tak nak
ada setengah periksa nak suka. Awak faham tak dia punya kontradiksi kat situ. Kita punya perlawanan kat situ. Sebab tu apabila saya mengajar, saya nak bagi pada kamu, jangan ada yang berlawan-berlawan. Ambil yang terus semua periksa terima. Bukan saya rasa susah mana pun. Ada periksa, sebab tu kalau kamu dengan penceramah, mungkin nanti kita panggil penceramah kata dah cukup dah. Sebagai contoh saya tunjuk pada kamu sebagai contoh, sebab dia kata buku teks kata macam tu. Betul lah buku teks, tapi pengarang buku teks kata, dia kata dia bukan, dia banyak pada jelaskan, bukan terangkan. Tapi saya tak salah contoh kita kata sini, memelihara anggota keluarga daripada amalan yang menyeleweng supaya, ni bagi kita daripada amalan macam ni jelaskan supaya hidup keluarga menjadi aman dan harmoni. Boleh. Semua tak ada terangkan. Kita tengok sini pula. Akhlak. Menunjukkan akhlak. Ini ada terangkan. Menunjukkan akhlak yang mulia agar menjadi contoh dalam keluarga. Ini ada agar. Ini pula. Bekerjasama melakukan urusan rumah tangga agar kebahagiaan dirasai setiap anggota keluarga. Menyemai sikap berkaitan untuk kalau kamu tengok akhlak ni semua ada terangkan. Awak nampak? Menegur anggota keluarga yang melakukan kemungkaran supaya perkara maksiat dapat dibendung. Dah habis. Sebab tu saya sebenarnya kalau kamu baca saya boleh, tapi sebab tu saya kata boleh kamu nak tiru ni, nak tiru semua betul, kamu boleh tiru jawapan ini tak salah. Cuma tengok kosa soalan. Tengok dia terangkan wajib buat suka. Biar kita faham betul-betul tu. Biar kita faham betul-betul. Kat ni tulis siap-siap. Okey. Isi, campur, huraian, letak situ dalam soalan periksa tu. Suka. Senang sikit kat situ. Dia tak ada masalah. Boleh Afiq Syahmi. Boleh Afiq Syahmi. Jadi saya malas tu Fak, tanya sekali tak jawab. Tu kalau nak tanya sebut nama tu. Lepas tu pergi mana tahulah. Ifat ada lagi Ifat? Ada Ustaz, ada. Afiq Syahmi, kawan pun tak ada. Tanya dah jawab. Kadang-kadang dia tak fokus, dia pergi tengok TV ke, main telefon ke. Ya Allah. Penatlah saya kalau macam ni. Okey, sebelah 23 dah ni. Kita habis, lepas tu nak habis tajuk lagi ni. Banyak lagi, habis dah tajuk ni, dah habis. Habis dah tajuk kita, habis dah. Habis dah tajuk kita dah habis ke? Habis dah tajuk ni kan. Habis tajuk perkahwinan dah habis Fak. So kita tengok isu-isu perkahwinan pula. Habis dah. Baik. Afiq Syahmi mau ujuk ke tak mau ujuk ni? Ustaz. Tengok. Dia mula Pak. Pak bagi nasihat ke Pak kat Afiq Syahmi tu Pak, bagi tazkirah sikit, geram saya. Boleh Ustaz. Allah la ilaha illallah. Tu kau tak, jangan buat macam ni kat cikgu-cikgu. Sebenarnya apabila cikgu marah, cikgu kecil hati tu, dia menyebabkan kita punya kefahaman belajar tu kurang tau. Cikgu memang dia tak doa, mana ada cikgu doa buruk pada belajar, na'udzubillahi min zalik. Tapi Allah tu maha adil, Allah maha kaya. Sesiapa yang menzalimi orang lain itu, dia akan dizalimi. Okey, tengok isu perkahwinan. Kejap je. Okey, kita habiskan fiqh lah. Lepas tu kita tengok, kalau sempat kita tengok ahli sunnah wal jamaah sikit. Akidah pun susah juga tu. Tilawah tak sempat nak tengok lagi. Tilawah hadis tu markah banyak tu. Jadi kemungkinan besar ustazah kata kemungkinan pembagian markah dia, kemungkinan tilawah hadis tu mungkin 14 markah dia kata. Mungkin lah. Dia kata mungkin 14 markah, fiqh 10, akidah 10, sirah mungkin dia kata 10. Berapa dah tu? Cuba kita bilang. Markah tak ada, cuba bilang. Dah ingat bilang? Cuba dengar. Kalau dia kata ikut ustazah nak buat lah. Kalau saya macam tu juga, saya rasa lebih kurang saya buat form 4. Saya kata kalau saya buat akidah dengan surat tilawah adib 14, adab saya ambil 6 je. Jadi itu 20. 20, akidah 10, 30, ibadat 10, 40, sirah 6, tokoh 4, cukup 50 markah. Macam tu lah kot, ustazah kata macam tu lah kot. Kalau form 4 macam tu lah, saya buat form 4. Form 4 saya buat macam tu lah, form 4 tapi kamu form 4, kamu form 5. Okey, jadi okey. Cuba tengok ni. Cuba tengok beza soalan ni. Nazhan, baru masuk Nazhan.
Kalau saya panggil pelajar tak menjawab. Minta maaf lah, saya tak panggil pelajar puteri. Saya panggil puteri sebab apa? Sebab puteri ni saya yakin dia ada, insyaAllah. Beza dengan form 4, ya Allah, form 4 puteri berponteng. Saya penat betul dah dengan tiga tempat ni, mengamuklah saya. Tiga tempat perempuan pun ramai tak masuk. Saya tak tahulah, saya penat lah saya ni. Kita demam-demam ke diri dah nak, itu unsing sebenarnya ni. Saya kata dah dekat belajar, senang ni kalau saya malas. Tahun depan tak nak ngajar SPM dah, taklah dekat arah saya. Sebab saya dah mengajar SPM 5 tahun dah. Alasan kukuh dah sebenarnya. Tapi itulah masalah, nanti perlu tu bising pun tak boleh. Tapi penat lah kalau saya, kalau kamu rajin, saya rajin. Tengok tu, panggil. Contoh ni, Iman Haris. Ada Iman Haris. Ya, ada Ustaz. Pergi mana tak ada lambat nama penyahut ni? Ada Ustaz. Lepas tu kenapa lambat nama penyahut? Ni tadi lag sikit. Itulah masalah. Masalah bukan ada, kamu main benda lain. Tak ada Ustaz. Kamu tak fokus. Iman Haris. Di soalan ni saya nak tengok je. Nyatakan cara pembubaran perkahwinan Islam. Okey, nyatakan. Okey, kalau nyatakan, inilah jawapan dia. Okey, nyatalah, sebutlah. Sebutlah, nyatakan. Senanglah, tak ada masalah. Okey, cuma sekarang ni, okey, nyatakan. Talaklah warna merah lah, senang sikit kan, tak nampak warna ni. Okey, sekarang kita nak pergi tengok warna merah ni. Okey, talak. Okey. Ini perkara yang membubarkan kahwinan ni. Okey, talak. Kenapa warna hijau? Talak. Okay, contoh talak. Okey, sekarang ni kalau dia kata jelaskan kat situ. Kau nak jawab kat situ, Iman. Saya tukar soalan nyata jadi jelas. Jelaskan cara pembubaran perkahwinan. Tu. Soalan sama tu. Ini yang saya kata skill ni, pembubaran. Macam mana kau nak jawab kalau talak tu? Macam mana kau nak jelas talak tu, perkahwinan? Macam mana kau nak talak, macam mana? Ya, okay. So, ni saya buat hijau. Jelaskan, kita buat warna hijau, nak beza. Okay. Iman Haris, cuba jawab. Iman Haris? Ya Ustaz. Cuba jawab. Dengar ada kedok tahu tak ni? Okey. Sekarang kalau nyatakan senang. Jangan soalan nyatakan. Talak, nyatakan. Okey. Talak. Okey, betul. Okey, sekarang itu kalau soal jawapan merah ni, yang tulisan merah ni saya kena nyatakan. Okay, sekarang kita nak warna hijau. Warna hijau pula ni. So jelaskan. Macam mana kau nak jawab kalau jelaskan? Ada tak Iman Haris ni? Ada Ustaz. That's problem. Lepaskan ikatan perkahwinan dengan jelas. Talak juga, masih lagi talak kat sini. Dia bukan minta definisi talak. Dia tak minta definisi. Dia cuma jelaskan talak tu apa. Talak iaitu boleh juga ni huraian ni. Iaitu suami menceraikan isteri. Ialah boleh tak? Talak ialah suami menceraikan isteri. Boleh. Talak, tapi itulah suami menceraikan isteri dengan Lafaz. talak. Tu kalau jelaskan. Tu beza dekat situ. Tu beza dia apa soalan, nyatakan dengan huraikan. Tu beza. Sebab tu cuma kita harapnya insya-Allah dia boleh nyatakan lah. Kalau nyatakan senang, tak ada masalah kita. Nyatakan senang. Contoh kedua, nyatakan. Kita nyatakan mewah lagi. Kita kata apa? Fasah. Ni nyatakan lah tu, betul lah tu. Tapi kalau tapi hijaunya dia memang satu warna, dia tak ada nak bagi dua warna gitu kan. Okay, so kalau fasah kat ni macam mana? Fasah. Macam mana fasah? Fasah iaitu apa?
Fasah apa dia? Iaitu Pembatalan. Pembubaran perkahwinan disebabkan syarat-syarat. Oleh siapa? Oleh kedua pihak. Sorry. Tak nak bukan pembatalan. Hakim, oleh hakim. Pembatalan. Kita kena pembatalan. Pembatalan perkahwinan oleh Hakim. isteri. Isteri. Kan kedua-dua pihak, Ustaz. Fasah sah. Di mahkamah. Di mahkamah. Tu. Oh. Ataupun isteri oleh. Oleh hakim. Oleh hakim. Lagi jelas. Baik, Itu maksud dia. Itu maksud dia. Kalau dia suruh, itu bukan definisi tau. Itu bukan definisi fasah tau. Itu hanya penjelasan fasah tu apa dia. Kalau khuluk apa dia? Khuluk, perceraian isteri, perceraian oleh suami dengan dibayar oleh isteri. Li'an iaitu proses sumpah antara suami dan isteri kerana sebab tertentu. Itu maksud dia. Kalau kamu nak jawab, sebab tu tak. Tapi di sini tak masalah, sini tak ada masalah sebab sini hanya nyatakan. Saya nak bezakan nyata dengan jelaskan tadi tu. Apa maksud talak mesti dua isi. Dua-dua. Kalau maksud saja, ada maksud saja walaupun nyatakan mesti sini dua isi. Mesti dua. Mesti dua isi kat sini. Kena ada dua isi ataupun tiga isi ataupun empat isi, bergantung. Mesti ada isi, jangan satu isi. Kalau satu isi, kena bagi contoh. So di kata sini tengok contoh dia kata apa? Pembubaran. Pembubaran perkahwinan sambung oleh suami. Yes, oleh pihak suami. Bagus. Oleh pihak suami dengan isi kedua dengan lafaz talak yang jelas. Itu maksud dia. Maksud dia itu. Tu kalau masuk isi dia. So, pembubaran perkahwinan satu isi kat sini oleh pihak suami, satu isi lah ni. Satu isi kat sini. Isi kedua lafaz talak yang jelas. Ni. Lafaz talak yang jelas. Tu dia punya isi. Lepas tu. Nampak? Tapi kita buat apa? Hukum. Jelaskan hukum talak harus ada dah ni. Jelaskan sebab musabah ni. Dia kena sikit. Harus sebab musabah apa dia, hukum asal wajib dia macam mana. Ni kamu teranglah. Kamu dah faham, jelaskan tu so nyatakan contoh lafaz talak. Lafaz. Di sini lafaz apa ni? Lafaz soreh. Cuba guna perkataan ni jelas tu dipanggil lafaz sini. Lafaz soreh ataupun jelas. Atau jelas. Contoh. Contoh tu. Sepertilah tu. Contoh dia ada lah. So yang kedua lafaz apa tu? Lafaz pun dah tak betul dah saya ni. Yang kedua apa dia yang kedua tu? Lafaz apa? Lafaz tidak soreh. Lafaz tidak soreh, tidak atau kiasan. Kiasan. Kiasan atau sindiran lah, tengok tu. Jenis talak. Ni. Awak nampak tu, jelaskan. Jelaskan. Kena jelas lah tu. Jelaskan jenis talak. Pertama, so talak. Betul, talak raja'i. So talak. Sampai ni ke bawah ni. Dah muat. Talak raji'i iaitu talak yang boleh dirujuk. Boleh dirujuk. Yang suami boleh rujuk bekas isterinya tanpa akad dan mahar yang baharu. Itu. Tu talak. Ni orang lain tak nak menjawab ni, Fak. Bukalah mic tu. Ayah apa? Yang kedua talak bain, huraikan, iaitu sebab lawan dia lah. Iaitu
talak yang tidak boleh oleh suami. dirujuk Suami. betul dah, dirujuk oleh suami Kecuali akad baru. talak yang tidak dirujuk, talak yang tidak boleh talak yang tidak dirujuk oleh suami dalam iddah. Maksudnya yang contoh ni kita kena jelaskan yang talak ni saja Ustaz, bain. Bukan bain sugra ataupun Tak payah. Itu jenis pembahagian. Jenis talak bain bagus maksud itu. Jelas nyatakan senaraikan jenis talak bain. Okey. Macam ni talak bain, talak yang tak dirujuk oleh soalan iddah, dalam iddah. Dalam iddah. Situ cukup. Tak payah cerita tetapi lah sebab dia cuma kalau perbezaan sama. Kalau kata perbezaan talak raj'i dengan talak bain. Contoh, so talak raj'i boleh rujuk masa iddah, talak bain tak boleh rujuk masa iddah. Itu je beza. Jangan cerita kahwin akad, tak ada cerita. Tak cerita sebab kalau cerita ada yang salah. Itu kalau beza. Dia kata jelaskan perbezaan talak raj'i dengan talak bain. Kita kata talak raj'i talak yang boleh dirujuk ketika iddah. Talak bain talak yang tidak boleh rujuk ketika iddah. Habis. Boleh tak boleh? Itu saya perbezaan dia. Okey, pendek dia ada lagi jenis tu. Bain surah, bain kubra tu dalam ni tak ada, kamu kena tengok nota lah. Kamu tengok nota lah yang tu. Sebab soalan ni kita kena, yang ni saya hanya gunakan soalan dia je lah. Jadi kalau yang lebih tu kamu ulang kaji sendirilah. Tak banyak tanya tu, banyak tu. Okey, fasah, pembubaran perkahwinan. Tengok definisi tu. Jelas lah tu. Pembubaran, jadi sama-sama lah tu. Kita tengok baik lah. Tengok itu tajuk dia ni. Okey, fasah. Okey, tengok fasah, dia masuk fasah. Pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim dengan sebab tertentu. Buatlah tu. Okey, kita buatlah. Sebenarnya definisi dia dalam buku teks kamu ni ringkas. Saya pun tak tanyalah pembuat buku tu ringkas sangat. Tapi dia kata ringkas, tapi kalau cikgu rasa ringkas yang dia bagi tu, maka cikgu lah kena bagi huraian lebih lengkap. Okey, pembatalan boleh tak Ustaz kan? Apa dia? Boleh. Tak ada masalah. Pembubaran ataupun pembubaran perkahwinan. Kata apa tadi? Pembubaran perkahwinan disebabkan syarat yang tidak dipenuhi. Pembubaran perkahwinan melalui melalui kuasa hakim. Melalui kuasa hakim dengan apa disebabkan syarat. Disebabkan sebab syarat-syarat yang tidak dipenuhi. Okey, sebab boleh, syarat boleh, sebab atau syarat yang tidak dipenuhi. Okey, boleh. Boleh so ada syarat, ada sebab. Ada sebab lain, syarat lain. Syarat dipenuhi. Okey, contoh. Pelajar putri cakaplah sekali dia senyap je. Siang kat saya dipenuhi. Kan saya seorang je bercakap dengan Ifat ni. Orang lain senyap je. Tak nak bercakap orang lain ni. Afiq Syahmi tu senyap je. Mari lagi ni. Azim. Letihlah saya. Sekedar buka je mic tu. Geram sungguh. Jadi kalau dekat-dekat selepas Ada. Memanglah kamu ada. Tapi kamu tak menjawab. Kita tidak menjadi belajar dua hala. Saya seorang je bercakap. Mesti ada Ifat boleh sama-sama. Kalau tak nak bercakap tulis. Salah tak apa, bukan berdosa pun. Okey, hukum fasah ni apa? Harus. Okey. Jelaskan sebab. Okey, sebab. Sebab dia banyak tu. Suami memukul tu contoh tu. Ni contoh bukan isi tu. Ni sebab tu. Jelaskan tu. Tu sebab tu saya berhati-hati tu. Tiba-tiba kawan kata situ, kata jawapan kamu, suami memukul isteri. Maka saya tak bagi markah tu. Sebab dia pukul tu, dia banyak jenis kriteria, dia banyak jenis kalau tengok. Sebab tu buku teks dia kata dia tak lengkap tu sebab apa? Tengok ni, sebab sering, awak nampak sering memukul kecederaan, memukul saya tak boleh. Awak nampak memukul hingga menyebabkan kecederaan fizikal, baru betul. Tapi kalau saya macam ni jawab, saya tak nak mukul ni, saya jawab macam ni. Suami melakukan kezaliman. That's right, bagus Zulaikha. Kezaliman
kepada isteri seperti apa betul? Seperti memukul isteri hingga cedera contoh. Betul baru jelaskan. Sebab tu boleh tiru tapi berhati. Yang kedua betul. Yang kedua tak payah betul. Yang ni betul. Suami berpenyakit. Penyakit apa? Penyakit saya tak boleh. Dia tak ada penyakit saya tak bagi. Penyakit dia tak boleh. Penyakit apa? Kena cerita penyakit apa? Suami berpenyakit yang berbahaya kepada isteri seperti AIDS. Betul. Kalau setakat suami sakit kena COVID, memang tak boleh. Suami kena COVID tak boleh, itu berjangkit Ustaz. Dia bukan bahaya COVID ni, sebab cuma dia kalau kita jaga kesihatan, insya-Allah dia boleh baik. Dia COVID ni jadi bahaya jika kita ada sakit lain, tu saja. Kalau kamu ada asma, ada darah tinggi, ada batuk kering, ada sakit lelah, ada sakit apa, ada kecil manis, ada sakit jantung, tu ada cepat tu. Sebab dia sedang pernafasan. Kalau kamu sihat walafiat, kalau kena COVID tak ada masalah. Kalau orang sihat walafiat, dia tak ada sakit apa, insya-Allah dia boleh baik. Jadi hak mati-mati ni, sebab dia ada sakit lain. Jadi ada sakit lain yang menyebabkan dia jadi cepat tu. Jadi takkanlah COVID kamu salah. Kalau COVID salah tu, AIDS, lagi sopak ataupun apa lagi, syphilis. Kurap. Kurap tak apa, boleh baik Pak. Omong ni. Sopak tu kulit tu, kulit jadi merosak kulit tu, dia banyak berjangkit tak boleh. Okey kuluk tu. Pun berapa kali seteruslah haru ni semua ni. Cuma di sini bahaya di sini, kalau kamu tengok kat sini, semua tak ada hikmah ni. Semua soalan ni tak ada hikmah. Ini saya kena pandai-pandailah sikit tu, kena buat tu. Tapi mungkinlah soalan terkini tu mungkin tak ada lagi hikmah lah, sebab yang terbaru ni. Tapi kalau macam SPM mungkin ada. Sebab SPM dia kata kalau kamu tengok buku kalau kamu tengok tajuk ni, saya guru tajuk ni, saya nak tengok habis, saya nak tunjuk kepada tajuk aktiviti dia. Aktiviti dia, kalau dia ada hikmah, soalan dia layak diberi. Ini soalan Okey, hukum dan awak nampak ada ni. Hukum dan kesan. Kesan tak belajar tadi, ada. Kesan apa dia? Sunni dengan hukum sunni bid'i. Kesan raji'i dengan ba'in. Kamu tak betul tadi. Kesan fasah. Hikmah tak ada. Ini tak ada ni. Buku teks kamu tak ada ni. Hikmah disyariatkan hukum. Jadi boleh jawab soalan periksa, kena ada. Mungkin boleh ada soalan periksa macam tu. Hikmah khuluk dan khuluk dan apa dan fasah. Contoh dia. Kalau yang ada kat sini ni mesti boleh jawab periksa. Okey, kesan perbuatan li'an contohnya. Ni. Okey, ni contoh-contoh ni. Okey. Ni contoh-contoh. Jadi bahaya, hikmah tu tak ada lagi tu. Sebab tu kita kena bincang juga. Tapi saya kena ikut sendiri dah. Sebab nak cepat kan. Hukum khuluk dah habis, tengok sini khuluk li'an. Li'an dah ada saya dah tu. Okey. Hukum li'an wajib elok hukum qazaf. Cara suami ni tengok buku teks lah, senang bacalah. Okey, kesan, jelaskan. Saya nak jelaskan kesan li'an. Jelaskan kesan li'an. Azim Bazir, cuba baca jawapan kamu Azim. Dikasih sini, tidak boleh rujuk selama-lamanya. Macam mana kamu nak jawab? Jelaskan, Azim. Azim. Ya. Panggil tak nyawa. Memanglah kamu ada, saya tak kata kamu tak ada. Kan saya panggil dia kata jelaskan kesan li'an. Yang lain boleh tulis. Kalau yang boleh tulis hantar jawapan tulis. Kalau nak jawab mulut boleh, saya terima belaka. Kita cepat sikit. Okey, kesan Azim. Contoh Azim jawab apa? Isi dia tidak boleh rujuk selama-lamanya. Jelaskan. Senyap ni pukul 12 dah selesai kita ni. Azim. Dah senyap sunyi dah. Ni yang mana nak tanya tu. Haziq Osman ada jawapan? Ya, Ustaz.
Memang je. Saya tanya jawapan, kamu ada jawapan ke tak? Ifat kau dah call Syahrul apa? Syahril, apa nama dia? Syarin, dah call tak angkat pun Ustaz. Tak angkat? Saya call sekali. Tak apa dia masalah. Itu Afiq Syamil, Afiq Syafri. Syafri dia cakap dia teman mak dia pergi ni Ustaz vaksin. Kau dah pergi vaksin ke teman-teman apa pula? Oh dia kata ayah dia kerja. Alasan dia tu. Memang kau dah malas tu malas jugalah. Masalah je. Dia tak patutnya dia WhatsApp kat saya lah. Sebagai adabnya kalau betul-betul. Tapi dia memang malas. Saya dah gengar betul budak ni. Tapi dia nak keluar tak boleh juga. Kalau ada sistem keluar, kalau dia pun nak berhenti pun marah juga. Sebab dia ada masalah. Sebab Rizak kalau kat Amazon Creek tak daftar SPM dah, tu yang saya geram tu. Dia menyusahkan semua orang lah. Rizak SPM ni, kalau Rizak mu dapat D, E, F, G, kamu seorang tak apa. Mu seorang yang dapat Rizak pun tak apa. Tapi masalah dia melibatkan cikgu. Kami kena buat laporan, kami kena buat subak, kami kena buat surat tunjuk sebab. Kenapa. Saya rabut, tak kerja. Pengetua kena jawab, TPKA kena jawab, kena buat surat, kena hantar surat, kena buat laporan, berjela-jela. Sebabkan kamu seorang. Janganlah hidup menyusahkan orang. Kalau tak nak tu, tak nak belajar. Tapi ini yang saya kata pelik, duduk di MRSM tu. Saya kata semalam saya marah betul kat form 4. Saya suruh panggil parent dengar. Di depan saya panggil mak bapak kamu duduk depan deklamik saya. Duduk dengar apa yang saya cakap. Separuh tak masuk kelas. Kalau kamu tak nak belajar, macam form 4. Bersengkat gentleman lah. Contoh ada seorang form 4. Apa nama dia? Amir Razan. Dia berhenti. Okey, tak ada masalah pun. Dia belakang rumah sejarah. Dia berhenti. Dia masuk sekolah biasa. Tak ada orang nak marah pun. Ni kamu nak masuk MRSM tapi kamu tak nak belajar. Dah. Ni, apa jawapan ni? Nak makna ni? Jelaskan kesalahan ni. Tidak boleh dirujuk selama-lamanya atas sebab tentu seperti berkahwin dengan adik-beradik. Oi. Tak boleh salah jawapan tu. Jangan panjang tu, tak boleh bukan. Li'an ni bukan sebab adik-beradik. Dia tak faham li'an dah tu. Nampak tak? Dia tak Firas Amsyar li'an bukan macam tu. Li'an ni bukan sebab kawan adik-beradik tu fasah, itu fasah. Dia senang je. Beza tu. Bukan sebab adik-beradik. Li'an tu sebab, ingat apa tu? Li'an apa dia li'an tu? Haziq Osman boleh tak? Li'an boleh tak cerita apa dia li'an Haziq Osman? Kalau ada sebab nama dia ada tiba-tiba ada tu. Apa dia li'an Haziq Osman? Tak ingat dah tu. Geram sungguhlah aku. Sumpah Ustaz. Tahulah sumpah apa tu? Sumpah suami yang disertakan dengan laknat. No, itu definisi. Saya nak konsep tu. Bagaimana boleh menjadi li'an tu dulu? Mula-mula bagaimana boleh menjadi kepada li'an tu? Macam mana? Suami menafikan nasab satu lagi. Hak boleh asas sekali tu. Tuduhan zina Ustaz. Suami menuduh isteri zina. Firas, suami kata isteri dia berzina. Contoh, maka apabila suami kata barulah ada li'an tu. Apabila berlaku proses li'an tu, tu sebab kalau saya tengok soalan ni sebab dia ringkas-ringkas, dia tak buat ulang kaji kan. Ringkas sini boleh kita buat soalan ni. Boleh kita buat soalan kalau balik ni contoh soalan ni. Ni menyatakan hukum. Kita boleh tengok dia buat soalan sini. Sini contoh dia kat sini kita buat. Kita buat kat atas lah sikit. Okey, kita buat kat atas. Sini. Cara suami hukum li'an, maksud li'an. Sini. Sini. Sebab. Jelaskan sebab berlaku li'an. Ini ada. Berlaku. So dua sebab tu. Jadi satu dah ada jawab dah. Soalan jawab kan. Satu apa dia satu tadi? Satu. Suami menuduh. Sebab pertama. Menuduh isteri berzina. Sebab pertama. Sebab kedua, dua sebab. Suami menafikan anak, menafikan nasab lah. Menafikan nasab ataupun menafikan anak dia, menafikan anak bukan anaknya. Mana anak yang bini dah mengandung ke atau anak yang lahir itu bukan anak dia tu. Barulah jadi li'an. Barulah jadi li'an. Firas Amsyar ingatlah tu ni. Baru jadi li'an. Jadi kalau tidak jadi kesan dia
kesan dia sebab jelaskan kesan, maka di sini kita kena kata suami. Kena buat huraian itu. Suami, suami dan isteri. Dan isteri. Ataupun dia kata tak rojak, kita ikut ayat dia. Kita ikut dia. Suami tidak boleh rujuk isteri untuk ni huraian dia ni, untuk selama-lamanya. Kalau saya buat lain sikit ayat saya. Kalau saya buat macam ni. Kalau saya macam ni, suami, boleh juga ni, suami dan isteri terpisah untuk selama-lamanya. Macam tu. Satu, kesan. Kesan li'an tu, dua kesan saja. Yang kedua, kesan yang kedua, tu. Anak tidak boleh dibinkan kepada suami tersebut. Macam tu je huraian dia. Anak yang dilahirkan, atau anak yang dilahirkan, contohlah, tidak boleh dibinkan, atau bernasablah tu, dinasabkan kepada suami. Apa ni? Apa ni? Dibinkan atau nasab kepada suami. Ni dia punya kesan li'an. Ni kesan dia. Iddah tempoh masa tunggu. Ni senang. Ni kena senang ni. Ni mungkin soalan ni macam ni ada ni. Situasi haid bercerai hidup berapa jawapan? Masa haid berapa kalau ada haid? Apa jawapan dia? 3 kali suci. 3 kali suci. Dah ada dalam buku kertas tu kan. 3 kali suci. Kalau putus haid? Kalau putus haid? 3 bulan hijrah. Ni ada dah ni. 3 bulan hijrah. 3 bulan lah. 3 bulan hijrah. Lagi cantik lah tu kan. 3 bulan hijrah lah. 3 bulan Qamari. Kalau tidak disetubuhi, Tiada iddah. that's right. Tiada iddah. Tak jelas-jelas lah. Kalau hamil, Sampai lepas bersalin. okey, sehingga melahirkan anak. Sehingga bersalin lah. Selesai. Berdalin pula dah. Bersalin. Ni kalau hidup. Kalau mati, amalah. Kalau mati, semua sama. Okey, putus haid berapa mati? Kalau mati, putus haid berapa ni? Kalau masih haid berapa kalau mati? Bulan 10 hari. Berapa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari contoh. Okey, putus haid 4 bulan 10 hari. sama juga 4 bulan 10 hari. Okey, macam tu lah, ingatlah tu dah jadual ni. 4 bulan 10 hari. Okey, kalau tidak disetubuhi 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari juga. Bagus betul Allah nak gerak dah. Panjangnya. Okey. Sama juga 4 bulan 10 hari. Sama je dia. Okey. Kalau hamil? Sehingga bersalin. Hamil hingga bersalin. Selesai. Ini tak hurah-hurah lah. Ini tak ada masalah. Ini hamil kejap lah. Hamil hingga bersalin kejap dia. Hingga bersalin. Ini jawapannya. Habis. Jelaskan larangan masa iddah habis dah. Jelaskan tu. Jelaskan jangan buat situ menerima pinangan je tak ada. Jelas masa iddah. So sini kena buat sini. Kena buat ayat macam tu. Jelaskan masa iddah. Yang pertama, okey, isteri bekas bekas isteri, contohnya isterilah. Ataupun menir isteri menerima pinangan. Daripada tu adalah huraian dia, daripada lelaki lain. Ustaz. Ya. Diharamkan peminangan oleh lelaki lain boleh? Apa dia? Diharamkan peminangan oleh lelaki lain.
secara terang atau Boleh. Haram menerima pinangan, boleh? Haram menerima pinangan lelaki-lelaki lain. Itu je boleh? Haram, isteri ataupun perempuan lah, senang. Alia jawab apa tadi? Saya tak nampak, dia tak tempat nak tengok. Alia cepat hilang. Dia tulis apa tadi? Mana tadi? Tulisan Alia mana ni? Allah ni, dah hang dah. Tekan hang. Isteri tak boleh, dia ada tu. Alia kata betul isteri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kan ada uraian tu. Isteri tak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Nampak? Isteri dilarang berhias diri secara keterlaluan berhias diri secara keterlaluan ataupun berhias diri secara berlebih-lebihan. Itu sama maksudnya. Itu maksud. Kena hurai macam itulah. Rujuk dah habis, hukum rujuk nyatakan lafaz ini tak ada masalah, kesan syarat rujuk tak ada masalah, nusyus tak ada masalah, boleh baca je, poligami boleh, tak ada masalah. Ya. Kata yang soalan tadi tu yang masa iddah tu kan. Kita boleh jawab iddah talak ataupun iddah kematian suami. Yang mana? Hak mana tu? Soalan yang iddah yang 20 ni. Tahu, lepas tu macam mana nak bajak soalan mana, jawapan mana? Kan dia bagi jelaskan larangan semasa iddah, tapi kita jawab antara iddah talak dengan iddah kematian suami, dua-dua betul lah? Betul, tak ada masalah. Terima kasih ni, isteri menerima perlindungan, larangan ni menerima perlindungan lelaki-lelaki lain. Ini apa ni? Iddah kematian suami ke iddah talak biasa? Dua-dua ni tak boleh. Dua-dua tak boleh ni. Dua-dua tak boleh ni kalau menerima pinangan ni. Tapi kalau kamu kata secara tidak soreh, itu mati suami. Tapi panjang sikitlah. Isteri menerima pinangan macam berhias diri, sama juga. Kalau kamu kata sini isteri menerima pinangan daripada laki-laki lain secara tidak soreh bagi kematian suami, baru betul. Sebab tak soreh tu mati suami je boleh. Terang-terang haram dua-dua. Keluar daripada rumah, mati suami pun haram, cerai biasa pun haram. Tapi kalau mati suami macam mana? Keluar daripada rumah tanpa izin suami tu. Kalau mati keluar daripada rumah tanpa sebab yang munasabah. Itu huraian dia tu beza sikit. Mungkin soalan kat ni jadi soalan ni mungkin kata larangan semasa iddah kematian suami. Lain. Jadi sini kita boleh buat dua soalan kat ni. Nombor 20 ni kita buat dua soalan lah. Maksudnya ada yang kita berkata soalan yang larangan. Larangan. Kita tengok larangan. Pertama larangan biasa. Mungkin soalan kedua, larangan iddah ketika suami mati. Boleh dua-dua. Dua-dua boleh. Tapi jawapan dia masih lagi sama. Jawapan dia tiga-tiga ni sama. Dua-dua boleh. Boleh pakai untuk dua soalan. Cuma huraian berbeza. Contoh, kalau larangan semasa iddah bagi kematian suami, menerima pinangan secara soreh. Nampak? Tu kena tambah secara soreh. Kalau berhias diri maksudnya boleh tak dua kan? Boleh lah. Berhias diri, bila ada satu je tak boleh. Berhias diri secara melampau dua-dua tak boleh. Okey. Berhias diri untuk kematian suami haram. Okey, kalau iddah talak tak, berhias diri harus. Jadi kat sini kalau kamu kat sini 2 poin lah Ustaz. 2 poin kat sini. Jadi kalau berhias diri ni dia lain sikitlah. Berhias diri ni secara berlebih-lebihan ni untuk kematian suami. Takkan tak payah langsung kena hias juga lah, kena pakai lah baju, kena syampur rambut, ikat rambut, jangan berebang macam putih anak, tak boleh kan. Berhias diri secara berlebih-lebihan haram lah kalau kematian suami. Tapi kalau iddah raj'i tak haram, dia harus. Itu beza kat situ. Jadi yang berhias diri ni agak kena hurai lah sikit. Berhias diri secara berlebih-lebihan jika iddah kematian suami. Ustaz, kalau tiga-tiga tu kita tak berhias diri lah Ustaz. Yang iddah talak kan ada iddah raj'i dengan iddah ba'in. So kita tak 3 poin sekali boleh Ustaz? 3 poin macam mana? Macam iddah raj'i diharuskan. Kalau iddah ba'in disunatkan tidak berhias. Disunatkan tidak berhias, harus berhias lah, sama tu. Oh, saya dua. Boleh. Iddah raj'i dengan ba'in harus berhias. Faham tak? Faham tak? Tapi dua. Kematian suami haram berhias. Tapi huraian kita lebih-lebihan.
Berlebih-lebihan tu adalah uraian kita. Jadi kalau kita kata sini, larangan semasa iddah kematian suami, diharamkan berhias diri secara berlebih-lebihan. Tu. Okey, iddah ketika talak raj'i diharuskan berhias diri. Nampak? Dia tak ada berlebih-lebihan, tak ya? Tak ada. Okey. Bain diharuskan berhias diri, tak ada masalah. Dia harus, tak ada masalah situ. Kalau yang mati suami jadi berhias diri itu dia kena betul-betul faham konteks dia. Kalau kamu tulis sini, kalau larangan semasa iddah ni tiba-tiba soalan dia iddah, tulis saja soal. Dan kamu kena faham sebab melihat kepada pola SPM soalan dia memang pelik-pelik. Soalan dia apa? Contoh soalan ni, soalan pelik ni. Jelaskan larangan iddah ketika larangan iddah perempuan yang kematian Dan suami. Tu pelik, soalan pelik tu. Tu. Ataupun pelik juga, jelaskan larangan semasa iddah perempuan yang talak biasa. Talak biasa, cerai biasa. Okey, so kita pun letaklah situ jawapan kita apa dah. Kita letak jawapan berhias diri. Salahlah jawapan tu, kosong. Sebab berhias diri ni hanya untuk talak kematian suami. Kena faham tu. Kalau faham tadi ada Ifat tanya, saya kena jelaskan tu lah. Jadi tiba-tiba kita letak ni contoh kita padam dulu kena ni. Sebab contoh kita padam dulu yang ni, kita padam semua tengok sini. Okey, kita kecilkan sikit lagi lah. Tengok, okey contoh okey contoh kita kata kat sini tadi, larangan iddah ni soalan dia ialah okey larangan iddah ni apa? Dia tadi larangan iddah cerai. Soalan dia cerai biasa. Kita boleh letak sini. Kita boleh letak jawapan kita ni. Dengan yakinnya kita boleh letak sini berhias diri. Kita buatlah secara berlebihan. Maka jawapan ini adalah salah. Sebab apa? Sebab ni cerai biasa. Cerai biasa, berhias diri tu hukumnya harus. Tu di situ. Sebab tu soalan SPM kena tengok konteks betul-betul. Ni konteks luar biasa ni. Orang biasa larangan iddah je, tiba-tiba cerai biasa. Cerai biasa. Ataupun nak biasa juga ni, ni kena betul-betul. Sebab tu apabila kamu nak baca soalan, kamu kena faham betul-betul soalan tapi untuk format, untuk SPM, untuk soalan ni saya yakin tak akan berlaku. Kalau soalan biasa kita buat ni mesti soalan direct. Sebab saya faham pola SPM, sebab tahun lepas Akil Syahmi cerita dia pelajar dia highest prize sebenarnya, dia paling best. Kalau lepas tu kalau budak form 5 dia lah boleh top. Dia pun pelik je dengan soalan dia kata. Tu yang jadi saya faham lah. Jadi akhir-akhir ni SPM soalan dia memang keluar daripada kita punya method SPM. Method soalan cikgu. Jadi dia keluar aras lagi tinggi. Aras lagi tinggi. Nampak? Aras lagi tinggi. Contoh kan kalau kita kata okey. Ada orang mari. Contoh kalau kita masih contoh ni kan. Dia mungkin dikata jelaskan tempoh iddah Maryam yang berusia 25 tahun yang diceraikan oleh isteri, oleh suaminya. Di satu umur. Dia kata jelaskan tempoh iddah bagi Puan Suri yang berusia 25 tahun yang telah diceraikan oleh suaminya. Jadi kamu kena fikir 25 tahun. 25 tahun. Okey, kamu kata 3 kali 3 bulan sebelum salah lah 3 bulan sebab 25 tahun confirm ada head lagi. Tu soalan ni soalan luar biasa ni. Jelaskan iddah Puan Ayu yang diceraikan oleh suaminya ketika dia berusia 65 tahun ataupun 55 tahun. Apa tu? 55 tahun. Contoh 55 tahun. 55 tahun jadi kamu kata 3 kali salah jawapan tu. Jawapan dia 3 kali 3 bulan dah sebab dia memang 55 ke atas ni perempuan dari mana pos. Sebab tu apabila SPM memang apa saya nampak SPM dia macam tu sikit soalan dia. Keluar daripada ruang lingkup konsep biasa. Okey, boleh jadi kamu kena alert sikitlah dengan benda-benda macam tu. Okey, rujuk dah habis, hadanah.
Okey, implikasikan tidak. Habis dah, tabik kat sini dah. Habis dah. Jadi boleh jawab dah ni ya. InsyaAllah boleh jawab dah ni, baca dan jawab lah. Hikmah tu boleh reka sikit-sikit lah. Boleh reka kot. Okey, ni lafaz. Ada soalan, nak apa soalan tak? Perempuan diam je. Hak lelaki memang senyap sungguh. Tak cakap lah. Hak perempuan senyap je. Ada apa-apa nak tanya ke? Sebelum kita masuk tajuk seterusnya. Tak ada. Okey, yang perempuan ni. Yang laki-laki ni ada ni. Mana Nadine? Nadine ni memang terkejut saya. Berubah betul 2-3 bujak ni. Tak pernah nak bercakap. Senyap je. Apa masalah saya pun tak tahu. Nadine ni. Putus cinta. Ustaz. Ya. Hello. Suami dia ceraikan dia. Apa dia? Kalau suami dia ceraikan dia, lepas tu kan dia jadi idah talak kan. Lepas tu waktu tempoh idah tu, suami dia meninggal. Tu jadi Kita idah. dah cerita dah hari tu. Edah apa tu? Edah rajin ke edah bain? Kita tengok balik tu. Okey, kalau meninggal, suami meninggal ketika dalam edah, so isteri dalam edah, maka si isteri dia kena pindah, dia kena tukar edah dia daripada yang biasa kepada kematian suami. Boleh faham Siti Aisyah? Boleh, so maksudnya dia sambung ke buat yang baru? Dia kena buat baru lah. Bermula ke hari kematian suami dia. Bermula hari kematian suami dia. Sebab dah kita belajar bab pusaka kan. Kalau isteri edah raj'i, kalau suami mati, isteri layak terima pusaka. Dah cerita gitu kan dalam edah raj'i. Jadi kena tu lah. Kalau edah bain tak? Kalau edah bain tak ada, tak payahlah, tak payah. Edah bain tak payahlah. Sebab dia tak boleh rujuk. Itu beza dia kat situ. Okey, so tapi soalan tu aras tinggal tu mungkin tak adalah. Okey, rujuk, menyambung kembali. Tengok, ada nak tanya tajuk ni ke? Okey, hadanah ke, anak-anak angkat ke? Ni tak ada anak angkat ni, tak ada tajuk anak angkat, tak bagi tajuk ni. Tinggal mana? Implikasi hadanah sebab anak angkat ni senang. Ni ada sikit je, satu soalan je. Nyatakan maksud anak angkat, sikit tu je. Jadi kita tengok nota lah, kita tengok slide saya lah, tajuk-tajuk tu semua. Okey, so kita berhentilah tajuk ni sekejap, kita tengok tajuk akidah. Tajuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, satu je tajuk apa tajuk kita, Ar-Raqib Asy-Syahid tu boleh baca kot. Ni ada nota ni Ar-Raqib Asy-Syahid ni, kalau kamu nak saya boleh bagilah. Ni nak saya dah buat nota Ar-Raqib Asy-Syahid ni. Ni tahu ni. Ni nak responding dah. 35 orang je hadir dalam kelas kita hari ni, Ifat. 37 atau 36. So yang tak datangnya Syahrin, Syazwan, Afiq Syahmi. 3 orang yang tak datang lah. Tapi yang lain tu tak tahu bagaimana, siapa lagi tak ada tu. 33 orang, patut 4 orang tak ada. Ni Al-Muntakim, ada 4 ada ni, form 4, form 5. Al-Muntakim, definisi penting ni. Dengan ciri, kefahaman ni ciri tau. Kefahaman ni adalah ciri. Kalau kamu nak faham, kefahaman ni apa dia, kefahaman Ustaz tak faham. Ni ciri kalau kefahaman ni adalah ciri. Ciri, dia panggil ciri. Kalau buku teks form 4, orang panggil ciri. Ni ciri. Ciri ataupun kefahaman Allah bersifat al-muntakim, ciri atau kefahaman Allah bersifat al-jabbar, ciri dan kefahaman Allah bersifat al-raqib, Asy-Syahid. Tengok tu ciri tu. Kalau kamu faham ciri, kamu boleh kesan lah. Contoh, kalau kata-kata Ar-Raqib, Allah mengawasi segala perintah larangan. Larangan. Contoh tu larangan. Contoh larangan kan. Larangannya. So, kesan takut buat maksiat lah. Sebab Allah nampak takut buat maksiat, tu kesan. Jadi mesti tajuk ni kesan kena ada. Dalam Asmaul Husna ni dia ada maksud, ada ciri, ada kesan. Ada kesan atau kebaikan. Tu. Jadi ini dah cukup lah kalau kamu study dia. Kamu boleh faham lah kesan tu. Contoh kalau kita kata Allah Maha menyaksikan. Apa kesan ni kalau kamu takutlah. Takut untuk melakukan perkara-perkara maksiat kerana percaya bahawa Allah menyaksikan perbuatan kita nanti. Okey, so yang kedua jawapan kita, jawab kita apa dia? Kita akan melaksanakan segala kebaikan untuk mendapatkan pahala kerana yakin
amalan kita ni akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Itu jawapan. Ada kesan. Ada sama lah. Jadi senang tajuk ni. Jangan hilang punca je. Kalau mengawasi tu takut buat maksiat, berhati-hati takut buat maksiat kan. Kalau menyaksikan tu sama juga takut dan banyak buat amal. Itu je kesan dia. Tak ada masalah. Tajuk ni senang sangat-sangat je. Tajuk ni markah free sebenarnya. Kalau kamu faham konsep dia, mengawasi, menyaksikan. Menyaksikan tu dia lebih kepada amalan. Maknanya menyaksikan amalan maksudnya amalan kita tu akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Itu maksud menyaksikan asyahid itu. Bukan asyahid tu tengok ni, bukan tengok mata tu tak. Maknanya asyahid tu ialah dia beza tu. Asyahid tu ialah menyaksikan tu maksudnya amalan kita sebagai saksi di hari kiamat menjadi bukti kita ni beriman pada Allah Taala. Itu saksi. Jadi ni ada ni, kalau kamu nak kamu boleh ambil notan dia satu. Satu ni study ni je. Apabila kamu study yang ni, automatically kamu akan dapat jawapan ni. Kamu akan dapat jawapan ni. Saya go to buku teks saya go to buku teks kerja akidah ni. Sebab akidah pun 10 markah akidah 10 markah. Sebab kalau saya tengok ni tak banyak sangatlah tajuk yang kamu nak kena study dulu 3 hari ni. Pandai-pandai kamu baca, pandai-pandai kamu cari masa lah. Minta tolong jangan dan 3 tokoh tu bacalah sikit, buat nota sikit ke apa tu. InsyaAllah boleh jawab tu. Sebab saya memang tak nak bagi tahu tajuk, saya arahkan ustaz sebab apa? Memang ustaz mula-mula ustazah suruh nak bagi tahu tajuk, tapi saya tak benarkan lah. Sebab apa? Bagi saya, kita nak, itu pun tak tahu lagi, jangan meniru kan buku nanti, jangan buka buku lah biasa nanti. Sebab kita nak belajar menggunakan kefahaman dia, kemahiran dia. Sebab SPM tak ada benda ni dah. Tak ada dah benda tu. Tengok kalau ada tak saya nak tengok tajuk maksudnya kesan. Kesan. Dia tengok sini. Okey, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, sini dia. Okey, sini. Saksi perbuatan orang munafik. Tak ada gitu je. Dia sampai sini. Ada tajuk dia ni. Ini tajuk dia. Asyahid. Atas ni asyahid. Atas ni ar-raqib. Raqib tu maha mengawasi hamba. Dia kesan. Tak ada kesan. Ni. Allah sentiasa mengawasi manusia dalam aspek hubungan manusia. Okey, so cuba tengok sini. Cuba tengok sini, apakah sifat yang daripada agama al-raqib dia dincangkan sebab cara bentangkan harapan kelas. Okey, tengok dia hasilkan peserta khat. Okey, penilaian bukti, bukti tu ciri tu. Bukti ciri lah tu bukti. Bukti ciri samalah tu. Okey, ini asyahid. Asyahid dia ada kesan tak kat sini? Dia tak ada kesan kat sini, kita tengok dalam soalan. Okey, soalan. Okey, laksanakan aktiviti setiap pasukan berkaitan guna menghantar pada pasukan macam hasilkan berterbitan soal aku kata kesan beriman. Nampak ada kesan. So apabila ada dalam buku teks kesan ni, maksudnya valid for your question. Maka senanglah kalau kita kata kesan asyahid tadi menggalakkan kita melakukan amalan yang banyak kerana yakin amalan kita ini akan menjadi saksi, menjadi bukti pada hari kiamat nanti. Itu bukan menggunakan asyahid, memang maksud dia menyaksikan. Tapi menyaksikan bukan menyaksikan melihat. Kena faham tu. Dalam konteks asyahid tu. Tu beza. Yang tu beza asyahid tadi. Jadi kesan. Kalau kesan ar-raqib berarti mengawasi, takut untuk buat dosa. Kenapa takut? Sebab kita yakin Allah mengawasi apa yang kita lakukan. Itu betul lah tu, confirm betul soalan tu. Jadi senang je tajuk ni sebab tu saya tak tu sangat tajuk Asmaul Husna ni sebab tapi berhati-hati. Dalam buku teks pun tak ada. Kalau tengok nota dalam tajuk pun tak ada. Tajuk tak, nota saya bagi kat kamu pun tak ada. Dan kalau kamu tengok latihan dia bagi pun tak ada. Tapi memang akan boleh sebab apa? Sebab tu kalau buku teks ni, sebab saya ni belajar dengan buku teks ni. Dia kata kalau boleh baca semua buku teks ni, tengok. Kalau ada dalam buku teks ni, kesan contohnya memang valid untuk soalan. Boleh buat soalan kesan. Manusia mengambil pengajaran daripada nama Allah Asy-Syahid dengan berasa takut. Takut bahawa Allah sentiasa melihat dan mendengar kata-katanya. Nampak? Itu takutlah tu. Takut. Banyak kan takut. Takut, berhati-hati, istiqomah. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh jawab lah. Okay, so kita tengok tajuk kita ni more pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah lah. Sebab tajuk ni pun agak kelang kabut juga tajuk ni. Tajuk ni kelang kabut juga. Biar kita ulang, kita baca semua, kita tengok semua. Kecuali tilawah, kalau sempat tengoklah sekejap. Tilawah tu saya nampak susah satu je. Memahami keutamaan je dia agak susah sikit tajuk tu. Tajuk tu dia agak kelang kabut sikit. Dia agak spesifik. Jadi sebab apa dia
kena faham fiqhul aulawiyat dipanggil. Okey, akidah. Okey, akidah ajaran sesat Okey, ajaran sesat lah apa dia? Ajaran sesat ke mana? Ahlussunnah Jamaah tak ada lagi ke? Oh ni. Lihat Ahlussunnah Jamaah, kejut saya. Ajaran sesat form 4. Kalau tiba lama ajaran sesat form 5. Jadi dia buat form 4. Jadi akidah satu tajuk je, form 5 satu tajuk. Al-Asmaul Husna senang je, tak ada masalah tu. Okey, tengok balik soalan. Okey, tengok balik akidah. Okey. Ni isi dia besarnya. Okey, tengok isi dia. Ada lagi ke kamu ni? Ada orang lagi? Ada. Ada panggil nama lelaki lah dia. Nazahan ada Nazahan? Ya Ustaz. Ada Nazahan. Okey, Ahlussunnah wal Jamaah. Tengok definisi ni kena hafal. Ni kena hafal. Jadi saya pun tak ingat ni definisi ni. Tengok definisi Ahlussunnah wal Jamaah, tengok sini ada kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang. Ambil satu cukup. Ambil satu cukup. Kalau tengok buku teks latihan dia kata apa tu? Tu kumpulan majoriti umat Islam. Kita buat situ. Okey, kumpulan. Sebab definisi ni kita tak ada pilihan, kita kena hafal. Tu saya tak nak buat apa di kumpulan. Kumpulan, kecil banget dah. Kumpulan yang apa dia kata apa? Kumpulan apa dia kata tadi? Cuba tengok tadi. Kumpulan majoriti. Okey, kumpulan majoriti. Majoriti apa? Mana tak keluar ni? Tengok dah. Kumpulan majoriti umat Islam. Dia kata apa? Kumpulan majoriti umat Islam. Ni. Yang berpegang teguh. Ambil tak payah memahami tak payah ambil satu je tu. Yang berpegang teguh dengan Al-Quran, As-Sunnah. Ada 4 kat situ kan? Al-Quran, As-Sunnah. Okey, Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran dan Al-Quran dan As-Sunnah kat situ. Menerusi para sahabat. Jadi sebenarnya kalau definisi hak lama lagi mudah. Definisi Ahlussunnah Jamaah buku lama lagi senang nak faham, lagi mudah. Dan As-Sunnah menerusi para sahabat dan tabi'in. Para sahabat dan tabi'in. Cukuplah. Tabi'in. Okay. Definisi ni lagi susah. Kalau dulu kumpulan majoriti umat Islam yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Sunnah dan berpegang dengan kata-kata sahabat serta menolak perkara bid'ah. Kalau definisi dulu lagi betul. Tapi saya tak tahu buku teks baru ni dia tak bagi perkataan bid'ah, tak ada. Cuma dia tambah tu. Dia tambah dalam prinsip akidah, ni isi tu. Dalam prinsip akidah, syariat dan akhlak. Jadi yang ni kena hafal sikitlah. Yang ni kalau nak tengok nanti periksa kalau siapa yang betul-betul buku teks tu dia buka buku teks tu jiwa tu. Tapi kalau saya tak ada buku teks lama seronok. Buku teks lama dia kata kumpulan majoriti umat Islam yang berpegang teguh Al-Quran dan hadis dan mengikut para sahabat serta meninggalkan perkara bid'ah. Itu jadi yang mudah. Lagi buku teks lama lagi mudah. Buku teks baru ni umat berpegang teguh pada Quran dan Sunnah menerusi para sahabat dan tabi'in dalam prinsip akidah. Okey, nama lain tak payah senang lah ni. Nama lain sini senang lah. So, As-Salafu soleh. Salafu as-saleh boleh. Yang kedua kita kata apa tu? As-Sawadul Azam. Sawadul Azam. Al-Azam. Lagi Al-Asyairah. Ini terkenal lah. Panggil Al-Asya. Ini kena ini paling mudah ni. Al-Asyairah. Al-Asyairah. Al-Asyairah lah. Betul lah bacaan ni. Al-Asyairah. Al-Asyairah atau Al-Asyairah ataupun Al-Maturidiyah. Sama lah tu. Ahlul hadis Ustaz. Boleh satu lagi Ahlul hadis. Boleh lah. Ambil mana-mana.
Jadi di sini kalau kamu ingat ni, pengasas. Kamu akan ada pengasas lah. Dia kata siapa pengasas? Tak ada, dah satu je. Pengasas dia. Sikit tadi ni. Pengasas Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tengok sini. Tambah sini. Siapa pengasas dia Ahlussunnah wal Jamaah? Pengasas. Dia tak ada dalam buku tak ada tu. Pengasas Ahlussunnah siapa dia? Imamnya. Ahlussunnah. Siapa nama dia? Ni, Abu Hasan Al-Ash'ari. Dengan seorang lagi, dua orang tu. Sebab tu nama Al-Maturidi dengan Al-Ash'ari, Al-Ash'irah tu. Seorang lagi, Abu kata sikit ni. Abu Mansur Al-Maturidi. Satu. Okey, kemudian tajuk ni sikit sangat ni. Okey, prinsip dah ada. Okey, saya nak tambah dekat sini tajuk berkaitan dengan dia punya apa? Dia punya sumber hukum. Sumber apa? Sumber dalil lah, sumber rujukan. Sumber rujukan Ahlussunnah wal Jamaah Aswaja. Saya ringkaskan Aswaja. Ringkaskan Aswaja. Aswaja tu Ahlussunnah wal Jamaah apa dia? Al-Quran dan Al-Hadis. Ini sumber rujukan dia. Sumber rujukan dia tu. Okey. Satu lagi sebab. Sebab muncul, kena tengok sikit lah. Sebab muncul, kena tahu sikit lah. Untuk menolak pendapat-pendapat yang melampau lah. Okey, habis prinsip. Di sini sikit sangat tajuk dia bagi. Tajuk ni sikit sangat. Saya rasa kita kena, kamu kena buka buku banyak sikit. Sebab saya tengok dia bagi sikit je Ahlussunnah. Tapi dia bagi banyak kepada tajuk-tajuk luar. Tajuk luar. Contohnya tajuk, contoh tajuk-tajuk Syiah lah. Syiah nak kawan. Okey, prinsip dulu. Dia ada prinsip, dia ada satu lagi pandangan. Dia ada, saya tak tahu buku teks kata macam mana tajuk ni. Okey, prinsip, ni prinsip. Kemudian sikit itu aliran. Tapi di sini dia ada kat bawah, dia kalau kamu tengok buku teks kamu. Kalau kamu tengok kat bawah nanti dia akan tengok sini pandangan. Jadi kenapa dia asingkan. Jadi saya risaulah sini kalau sini, okey, kalau sini kamu kena ada tajuk dia prinsip. Prinsip Aswaja. Okey, kemudian satu lagi pandangan Aswaja. Prinsip buku teks ada tu. So cuba tengok pandangan Aswaja apa dia. Aswaja tu Ahlussunnah Jamaah lah. Apa dia? Dia ada buku teks ada tu. Tapi dia buat ujung. Ni pandangan dia. Al-Quran bukan makhluk. Dia ada 5 Ada 4, 5 atau 6. Ambil catatan siasat. Sebab tu yang ni pun sama. Al-Quran bukan makhluk. Adakah Al-Quran bukan makhluk? Melihat Allah pelaku dosa besar, qada dudukan iman. So sini kamu menota ringkas kamu kat sini. Kalau kamu nak tambahlah buku ni, kamu prinsip Aswaja yang pertama. Okey, pertama saya buat ni, Al-Quran bukan makhluk. Satu. Yang kedua, prinsip Aswaja apa dia? Melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat Allah. Di syurga, di akhirat boleh. Di syurga. Ni prinsip ni. Dia macam sikit di syurga. Okey. Yang ketiga, Dosa besar. pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Sebab tu kalau kamu nak mudah, kamu boleh buat beza ni, buat dalam kolom je. Pelaku dosa besar. Yang ketiga, kedudukan iman. Yang keenam, qada dan qadar. Ni qada dan qadar. Jadi yang ni adalah pandangan ni. Ni pandangan. Berhati-hati sikit, bukan prinsip. Dan pandangan ni memang tak sama dengan mazhab lain. Sebab tu dia buat pandangan, sebab inilah pandangan yang berbeza. Pandangan yang berbeza dengan mazhab lain. Dia buat beza. Beza dengan mazhab lain, itu pandangan. Hitam lah pula. Tak boleh buat hitam. Pandangan tu. Pandangan tu lain. Ni semua ni. Ni adalah pandangan Aswaja. Prinsip kat sini, ada prinsip tu. Apa dia prinsip pertama? Jelaskan. Terangkan. Berat lah sikit kalau terangkan soalan. Nampak? Kalau soalan terangkan, berat sikit lah kita. Besar tu kalau terangkan. Maksudnya kita kena ada uraian. So tengok sini, kalau kita kata situ, iman. Nak orang macam mana iman?
Iman, tak sebut buku teks lah. Sebab ni yang kena hafal Sebab akidah ni adalah kena benda yang kita kena hafal. Prinsip, okey. Mana prinsip kita ni? Iman tu. Ni sebagai. Dia kena ada huraian dia sebagai. Iman ialah kepercayaan serta keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lidah, ni apa ni? Tak nampak. Dan beramal dengan perbuatan sebagai bukti kesempurnaan iman. Okey. Atau tak, jangan buat sebagai sini. Untuk sebagai ni. Okey, so kita tukar sikit Kalau saya buat jawapan, contoh jawapan saya buat macam ni, kita kata iman. Okey, saya buat iman dulu Okey, tengok sini. Iman ialah kepercayaan. Apa tadi? Iman ialah kepercayaan dalam hati. Lagi? Tak ada orang dah ke senyap ni lagi? Tak ada orang dah? Ada orang tak ni? Hello? Ada. Hello? Ada. Tak ada Ustaz. Hello? Orang tak? Ada. Iman, saya nak tunjuk kamu cara nak buat terangkan tajuk iman ni. Iman ialah kepercayaan dalam hati. Okey. Pengakuan dengan lidah. Okey, contoh. Dan apa? Dan amalan, mengamalkan. Dan mengamalkan dengan perbuatan. Okey. Supayalah agar. Ni supaya. Untuk. Bukan suntuk, untuk. Dia untuk kat situ. Untuk menjadi mukmin yang sejati. Satu. Yang kedua, tengok yang kedua pula. Dia kata yang kedua. Okey, tengok yang kedua pula. Okey. Yang kedua, apa yang kedua? Cuba bacakan. Tengok dia kata apa. Dia kata segala perbuatan manusia. Okey, cuba tengok buku teks kata apa. Tengok ni buku teks ni. Segala perbuatan manusia dicipta oleh Allah, namun manusia diberi pilihan atau kena untuk. Dia ada perkataan untuk kat situ. Susah sikit. Prinsip dia panjang ni. Okey, so kita berkata sini segala perbuatan manusia. Jangan salah, akidah ni sangat susah Segala perbuatan manusia. Datanglah, senang, saya tak akan ada cerita. Datangnya daripada Allah, namun manusia, walaupun Allah tapi manusia diberi pilihan. Apa dia kata apa tadi? Manusia diberi pilihan. Macam sekarang ni, kamu diberi pilihan atau kehendak sama ada melaksana atau tidak. Panjang sikit lah tidak melaksana. Sebab tu saya kata kalau kan ni kamu kena ambil betul-betul lah tajuk ni. Melaksanakannya. Tak habis lagi tu. Nampak tu? Ni. Ni supaya ni. Ni. Segala bantuan cerita nama atau tidak. Ni. Ataupun tidak ni serta ditulis bagi dua dasar. Awak ambil kat mana jadi huraian kat situ. Segala perbuatan manusia itu oleh Allah, namun manusia diberi pilihan untuk melakukan tidak melakukannya kerana kat sini. Kerana amalan manusia akan dihitung oleh Allah. Ini nampak, ini cara jawab dia. Ini cara jawab dia apabila kamu nak menggunakan perkataan terangkan. Panjang jadi prinsip dia agak panjang kat situ. Prinsip dia agak panjang, jawapan dia agak panjang sikit lah.
Jadi sama sini. Meyakini kewujudan perkara-perkara gaib. Dikatakan kerana buku teks saya tak tukar ni. Meyakini perkara-perkara gaib yang diwujudkan dalam Quran ni tak payah ni. Ni tak payah ni. Ni tak payah nak ambil. Meyakini kewujudan perkara-perkara gaib seperti seperti alam barzah, hari akhir dan sebagainya, kerana ianya merupakan rukun iman. Kerana ini merukun iman. Tambah macam tu. Kalau kamu nak jawab nanti. Kalau kamu tiru macam ni saja, contoh mudah, tiru je. Maka kita oleh kerana soalan terangkan, ingat pemeriksa ni dia dah ditanam dalam otak dia. Kalau terangkan tu dia nak cari suka juga kat mana-mana pun. Ataupun meyakini bahawa syurga dan neraka telah wujud sebelum menjadikan manusia. Nampak? Kerana apa? Agar apa? Kerana lah. Kerana apa? Kerana Nabi Adam sebelum diturunkan ke dunia berasal daripada syurga. Tu. Sebab tu kita kata ada syurga dah. Kenapa ada syurga dah tu? Sebab sebelum tu Nabi Adam ada syurga dah. Tu kerana tu. Okey. Syafaat Rasulullah adalah dengan izin Tuhannya. Okey. Syafaat Rasulullah dengan izin Allah untuk termasuklah syafaat baginda untuk melakukan dosa besar kerana mereka kerana mereka masih dikira beriman. Perutusan para Nabi dan Rasul adalah harus bagi Allah untuk menjadi rahmat, bukan dan untuk menjadi rahmat ataupun supaya agar menjadi rahmat. Jadi perutusan Nabi dan Rasul itu harus bagi Allah untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Dia susah kita tajuk. Akidah ni dia kena hafal lah. Akidah tajuk ni, Ahlussunnah ni dia kena hafal betul-betul. Kalau kamu tak hafal, okey, tengok Syiah. Dia kena salin, dia kena buat betul-betul ni. Tapi di sini berhati-hati Kalau boleh usahakan apa saya kata tadi, usahakan ada perkataan isi, campur, huraian, kalau boleh ada suka. Kalau boleh ada suka. Syiah apa dia? Ni ada dah definisi. Prinsip Syiah. Tengok saya tak nak hafal ni. Saya tak nak baca lah sebab kamu kena buka buku teks sendiri lah. Apa prinsip Syiah, prinsip Khawarij. Okey, apa prinsip maksud Mu'tazilah. Cuma di sini prinsip ni. Cuma di sini saya nak hurai kat sini ni. Cuma saya nak huraikan sikit, kena hurai rasa ni. Okey, sejarah, yakin, okey. Okey, kalau baca faham ni, kamu faham ni sebenarnya, tak ada masalah. Okey, tengok cuma nak yang penting kat sini saya duk risau-risau sangat ialah yang paling penting tajuk Al-Sunnah ni, pertama yang kita bincang ni, hak ni yang paling penting. Perbezaan isu. Jelaskan pandangan isu berkaitan dengan Al-Quran makhluk antara Al-Sunnah dengan Al-Sunnah. Ini penting. Ini kamu kena yakin, kamu kena baca betul-betul. Ini contoh ni. Perbezaan pandangan ni. Ni perbezaan pandangan ni cukup penting. Ni. Okey, contoh warna merah pula ni. Okey. Okey, warna. Okey, merah. Okey, contoh ni. Okey, contoh ni perbezaan pandangan. Perbezaan. So kalau kat sini, ni perbezaan pandangan. Okey, Ahlussunnah wal Jamaah dia kata apa? Cuba kamu jawab sikit sini. Okey. Ada dua orang ni. Ahli syurga. Orang Islam dapat melihat Allah pada orang mukmin orang mukmin dapat Ya Allah. melihat Allah Subhanahu Wa Taala di syurga. di syurga. Di syurga. Mu'tazilah tak boleh melihat. Kenapa? Ada alasan dia. Kerana makhluk. Okey, satu. Okey. Lagi satu, Ahlussunnah kata dosa besar. Ahlussunnah kata dosa besar tidak kafir tapi fasik. Mu'tazilah kata kafir. Khawarij kata tak kafir, tak mukmin. Duduk tengah-tengah. Sebab tu kamu bagi tajuk ni saya sarankan kamu kena buat balik kepada nota saya lah. Balik pada nota saya balik nota ni lah kalau kamu nak. Kamu kena study balik handout ni. Kalau tidak kamu pening. Sebab saya tak sempat buat lagi tajuk akidah ni. Ahlussunnah satu. Nota ni sepatutnya kamu pelajar buat sendiri kan. Tapi memang tak buatlah pelajar ni. Jadi tajuk ni, ni tajuk ni. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni kalau kamu tengok kat sini. Ni form berapa ni? Form 5 kamu ke ni?